والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang mana dah kita? Hunaik ni tak wasa baca dah ke Hunaik dulu. Hunaik ni wasa baca. Mana? Mana wasah rasa Hunaik ni baca dah. Betul mana kita bukti? Dan pada tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga. Tiga ya baru. Rasa habis dah ni. Wasa akhir tahun 3 ni tak buka Mekah lagi. Kau dulu perang Hunaik. Masya Allah. Bau ni rasanya dia pergi sebanyak ke mana. Tengah duk mengajar. Tinggal nang sore. Nang duk jaga. Nak tanya nang tengok. Mana tak ingat dah weh. Ayat al-yawma akmaltu lakum tu baca dah. Ayat tu turun pada Arafah tu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat tu turun dah tengah dah muka 4. Muka yang ke-4 dah. Tu dia dah. Mana dan tiada haji Rasulullah kemudian daripada hijrah yang lainnya. Sekali tu baca dah haji Nabi. Lepas tu lepas hari tu tak ada boleh mula lagi.
Tu. Tanya nang tengah tenang hari. Bau ni siapa di Madinah? Moga dia modok seorang itu, tinggal seorang. Pok ni pergi semai banyak. Kita siapa sekarang ada? Labo rinah itu. Ada mukopak dah. Pada mukopak duk di betul mana? Oh, syahdan do bawah dah. Bawah dah tu. Habis dah lah tu, habis kisah dah. Apa dah setahun 10 dah. Syahdan dah situ dah. Jumpa lagi syahdan. Syahdan ini suatu perkara yang lain. Ini satu penjagaan lah kira-kira mai. Satu penjagaan. Kata musannif rahimahullah, beberapa tempat berperang yang tersebut itu. Beberapa tempat berperang, tempat berperang, tempat yang tersebut, yang tu sifat kepada tempat. Beberapa tempat perang yang tersebut itu, hak sebut mari jak daripada tahun 1, 2, 3 hijrah mari tu sampai kepada 10 hijrah tu. Beberapa tempat perang tu khabar. Beberapa tu mubtada lah. Bermula beberapa tempat perang yang tersebut tu keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar sendirinya, sendiri Rasulullah. Hak Nabi keluar dengan sendiri itu di mana tak? Pada Badar, pada takluk kepada keluar. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar sendiri. Bukan hantar sahabat pergi saja dak. Hak Nabi tu pergi sendiri, bukan semua tu. Perang yang Nabi tu pergi tu beberapa tempat saja. Mana? Keluar sendiri pada Badar, perang Badar. Perang Badar, perang pertama dalam Islam. Hak ni pun Nabi tu buat sendiri. Dan Uhud, dan tu bukan di Uhud dak tu, dan ada dan lepas tu Uhud. Jatuh tu kitab. Dan perang Uhud. Perang Uhud lepas pada perang Badar tu Nabi tu buat sendiri juga. Di situlah matinya pok saudara dia, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Perang Badar, perang Ahad, perang Uhud di Bukit Uhud. Dan Khandaq, perang Khandaq, atau dikatakan perang Ahzab. Perang Khandaq hak kata musim sejuk tu kita lalu dah. Akhirnya Nabi tu baik tapi tak ada tepuh pun juga. Pok musyrikin je lari, pakat lari lagi. Dengan sejuk, dengan ribut mari pakat cabut-cabut habis kemah-kemah. Belum akhirnya pakat lari klik. Khandaq, Khandaq ni parit dah. Yang digali, diperintah gali oleh Nabi dengan show daripada Salman Al-Farisi. Dan mustalak, mustalak lam tu bukan ada tu. Kita buat tu. Mim sad la mim sad ta lam qah. Bani Mustalak, perang Bani Mustalak nama dia. Satu kumpulan, satu kabilah. Bani Mustalak. Nabi tu baik sendiri juga. Dan Khaybar, bukan Khabid, kita ni tersalah banyak. Khaybar, perang Khaybar, ambil ya mari tak depan. Khaybar, bukan Khabid. Perang Khaybar. Khaybar ni satu kawasan kampungan Yahudi. Perang di situ. Berlaku serangan ataupun kita telikungan, kepungan. Dan Fathu Makkah Al-Musyarrafah, dan perang membuka negeri Mekah Al-Musyarrafah, negeri Mekah yang dimuliakan dia. Jadi buka pada tahun yang tak silap 8 Hijrah, pembukaan Mekah. Tu masa tu. Habis itu. Dan perang Khaybar dan pembukaan Mekah Nabi pergi sendiri juga. Dan Hunain, dan perang Hunain, ni akhir lepas pada buka Mekah berlaku perang Hunain pada tahun 9 daripada Hijrah, perang Hunain. Dan dulu tak silap buka Mekah dengan Hunain tu dekat lebih kurang.
Lepas tu start tak lama, berminggu-minggu ya. Dan perang Hunain, satu kawasan kita lepas dah tu. Dan Taif, tu lepas pada perang Hunain pergi perang di Taif pula, pergi serai akan ketua-ketua Bani Bani Saqib, dan juga puak hak mari nak serai Nabi tu. Puak ni lari daripada perang Hunain pergi duk nusuk kelik ke Taif. Nabi turut pergi di Taif pula. Likung. Di situlah masuk Islamnya ahli Taif pada tahun tu. Dan perang Taif, Nabi pun keluar sendiri juga. Habis itu, tiada membunuh ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perang tu tak membunuh ia akan seorang pun. Tak ada nak tepuh, tak ada nak berlaku bunuh. Sahabat lain bunuh lah, tapi Nabi tu nak pergi bunuh dengan sendiri tu. Tak, Nabi tak berlaku bunuh akan seorang pun. Membunuh dengan tangan yang mulia, dengan takluk kepada tiada membunuh. Tiada membunuhlah ia Nabi akan seorang pun. Tiada membunuh dengan tangan Nabi yang mulia. Tangan Nabi tu tak pernah menumpah darah siapa. Malaikat ada seorang, malaikat satu orang, malaikat seorang ya. Kitab ni jatuh ni, kitab ni jadi salah cerita. Kita kena likung molek tu, likung lagu mana? Malaikat satu orang. Lepas tu bahawasanya tu kita likung sampai kepada baris bawah tu lagi, ia orang. Tu sekat tu kena likung tu bek. Likung tu baik dulu, bukan nak buah, likung tu baik dulu. Tu bahawasanya siapa kepada ia orang bawah tu. Tu kena likung tu baik. Apa tu? Satu orang tu kena hubung dengan iaitu Ubay. Ambil iaitu tu mari sambung dengan satu orang tu. Tu kalau kita tahu lagu tu pening, kita ni sini hok jadi pening. Maknanya kalau kita tak tahu asal usul dia, ya tak reti perkara. Satu orang bahawasanya dak ni bukan. Tu Nabi tak membunuh siapa pun, malaikat seorang je yang Nabi berlaku membunuh. Daripada semua perang tu Nabi bunuh seorang je. Siapa iaitu satu orang tu namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni mati dalam kekufuran. Ubay bin Khalaf kufur. Ingkar Nabi seteru Allah seteru Rasul. Ubay bin Khalaf. Tu pada kali tu ya Nabi bunuh. Tu satu orang. Bunuh bila? Pada hari Gunung Uhud. Pada hari perang di Gunung Uhud. Gunung ni bukit. Pada hari perang di Gunung Uhud. Tu situ pembunuh. Tapi dia tak nak mati selalu tak ada mati. Dia tubik darah sikit ya, pergi mati ke Mekah nung Ubay. Bukan mati di situ dak. Nabi dah tikai, sempat nak tikai kawasan dekat tu. Tu. Maka dia mati, dia bawa kelik tubuh dia tu, orang ahli-ahli dia bawa kelik ke Mekah. Akhirnya mati di Mekah. Bukan mati dalam medan perang tu dak. Ubay ni, iaitu Ubay bin Khalaf pada hari Gunung Uhud. Sekat tu. Dan sebab sir bunuh ia, sebab sir singra, sebab tu sid ni rahsia. Sebab dah punca ataupun hikmat. Tu asalnya sebab. Sid tu tafsir mana sebab tu dah lah tu. Dan sebab sir yang ni rahsia bunuh ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab boleh bunuh ia Nabi, bunuh akan dia. Aku sebab bunuh sekat tu, sebab bunuh ia, ambil sekat tu berti. Lepas tu ambil lepas pada ia tu hubung klik bawah sonyo tu. Tu nampak tak? Hubung kelik. Sebab membunuh ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hak Nabi boleh bunuh dia. Macam molek tu, sekat tu. Baca iaitu tu hubung sekat tu.
Lepas tu kita hubung klik. Bahawasanya Ubay itu, sebab hak Nabi bunuh dia tu sebab apa? Jadi bahawasanya Ubay tu, Ubay bin Khalaf tu, adalah baginya, bagi Ubay tu, Ubay tu ada bagi dia kuda. Hamzah tu taksir pula alih tu. Tu kuda. Ubay ni ada kuda seekor. Sebab punca asal usulnya boleh berlaku pembunuhan. Ubay ni ada baginya kuda seekor. Mengasihi ni bukan kasih, mengasihi ni memberi. Kasih ni bahasa Indonesia, kasih ni beri. Ada baginya kuda, mengasihi ia Ubay. Apa makna mengasihi? Memberi ia Ubay tu akan dia tu jatuh pula. Memberilah ia akan dia akan kuda tu makan. Wi makan ku kuda. Makan gapo? Daging dan gandum. Tu macam-macam. Wi makan daging nah. La ilaha illallah. Wi makan daging dan gandum. Mari molek lah makna yo kasih ni. Dia ada kuda seekor, cara molek. Dia beri makan daging, beri makan gandum. Dan adalah ia adalah ia Ubay. Tiap-tiap kali berjumpa ia Ubay berjumpa akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu iyo tu. Berjumpa iyo. Tu dia. Ambil situ, lepas tu hubung akan Rasulullah klik. Oh, pening kita dah. Jaga molek. Ubay tu dia ada kuda seekor. Dan adalah ia Ubay tu tiap-tiap kali berjumpa ia Ubay. Orang tu tak say. Tiap-tiap kali berjumpa ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay ni nak kali temu Nabi di Mekah. Teka tu di Mekah lagi, tak hijrah ke Madinah lagi. Teka tu Ubay pun duduk Mekah, Nabi pun duduk Mekah. Tiap-tiap kali Ubay berjumpa akan Nabi akan Rasulullah di Mekah, berkata ia Ubay. Ubay kata, nak kali bertemu Nabi, dia naik kuda ke berjumpa Nabi, berci muka Nabi. Tengok tak boleh tengok muka Nabi, berci muka Nabi. Lalu tiap kali dia tengok, dia tahu kata Rasulullah duk dakwah, duk ajak kepada agama Islam. Ya tak ada nak kata gapo pun, berci taruh sifat dunia dalam hati. Tu Ubay bin Khalaf ni. Lalu tu dia berjumpa Nabi, dia kata berkata ia Ubay, dia kata aku bunuh engkau. Aku akan bunuh engkau, hei Muhammad. Aku nak bunuhmu Muhammad. Ingat molek aku nak bunuhmu. Aku akan bunuh engkau, hei Muhammad, akan bunuh atas kudaku ini, dia kata. Nanti Muhammad, aku nak bunuhmu atas kudaku ni. Tu tengok dia, sombong dianya. Jahat dianya Ubay, laknatullahi alaih. Akhirnya dia kata aku nak bunuh atas kudaku ni. Ingat molek, mu kena mati dalam tanganku dengan kuda ni, atas kuda ni. Tu tunjuk sombong tu. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Rasulullah, berkata baginya, bagi Ubay. Nabi pun jawab walah lalu. Lepas pada Ubay kata aku nak bunuhmu, Nabi pun jawab kelik. Nabi kata sungguhnya, jadi bahkan aku bunuh engkau. Bahkan aku akan bunuh engkau, wahai Ubay. Bahkan aku nak bunuhmu. Tu Nabi kata. Walah taklah ya sama. Kena tanyalah. Takkan nak tunjuk lemah lagu tu. Aku nak bunuhmu tak kuda aku ni Muhammad. Tu Nabi pun kata, bahkan aku akan bunuh engkau padahal engkau itu atasnya atas kuda ini. Tu masya-Allah. Aku nak bunuhmu dalam muduk tak kuda tu, nanti tengok.
Nabi kata. Ubaid kata, aku nak bunuhmu, hai Muhammad, dalam aku duk atas kuda ni. Nabi kata, bokek aku nak bunuhmu dalam keadaanmu duk atas kuda tu. Masya Allah. Pak Nabi kecek pe Nabi tu sidik benar. Perkataan Nabi muafakat dengan bokeknya berlaku sungguh lagu tu. Tak berlaku dusta pada perkataan Nabi. Ada sifat sidqun pada Nabi. Perkataan dia benar. Berarti kena berlaku sungguh. Kalau tak berlaku benda tu, berarti kecek pe Nabi tu dusta, bohong saja. Maka merosak akan martabat kenabian dia. Lalu tu Allah Ta'ala berlaku, maka benda tu berlaku sungguh. Kecek pe tu berlaku sungguh. Aku nak bunuhmu. Ni kita ni tak tahu dah. Aku nak bunuhmu. Kita tahu tak? Kata nak berlaku mati ke tak pada orang tu. Kita tak tahu. Tapi Rasulullah Allah Ta'ala berlaku dah benda tu. Kecek pihak tu baik pun semakar dah dengan benda yang nak berlaku semua tu. Bokak aku nak bunuhmu dalam hamu duk atas kuda tu. Tu. Lepas tu lepas pada Nabi hijrah kepada Mekah dan kepada Madinah, tahun pertama, tahun kedua, berlakunya perang Badar. Lepas pada tu perang Uhud pula dalam tahun ketiga. Dan pada ketika perang Uhud, pada ketika perang pada Bukit Uhud, berlaku perang Uhud. Pada tahun tu pakak mari orang musyrikin daripada Mekah tu mari nak balas dendam perang Badar. Tak puas hati muka perang Badar tu Islam menang. Orang kafir mati banyak. Akhirnya hipung tentera puak dia untuk nak mari balas gelik kepada orang Islam dalam perang Uhud tu. Berlaku Uhud, Ubaid pun mari juga. Ubaid bin Khalaf pun mari ketika tu. Pada ketika perang Uhud, datang la'in. Datang oleh la'in. La'in ni orang yang dilaknat oleh Allah. La'in yang dilaknat oleh Allah. Siapa la'in di sini? Iaitu Ubaid itulah. Yakni Ubaid bin Khalaf. La'in tu orang yang dilaknat oleh Allah. La'in bermakna mal'un. Orang yang dilaknatkan oleh Allah. Orang Allah Ta'ala yang menjauhkan dia daripada rahmat. Itu makna la'in. Maka di sini mesti kita ambil mari bahasa Arab. Datanglah oleh la'in, oleh orang yang dilaknat oleh Allah, yakni Ubaid bin Khalaf. Ubaid datang mari pada perang Uhud tu, datang atas kudanya. Kuda bagi la'in tu lah. Kuda bagi Ubaid tu. Mari dengan kuda yang sungguh. Kuda yang bercara mari makan daging. Makan gandum. Oh boy. Tu. Ubaid pun datang atas kuda dia. Tu. Allah, bila sapa kepada Uhud, dia pun lalu dah duk tuju ke Nabi Muhammad. Tak ada, mari kali ni, mari nak bunuh Nabi betul. Tak ada nak perang dengan orang lain. Nak kerat Muhammad. Seolah kata mari yang dendam Muhammad. Ya moga janji lama dah nak bunuh Muhammad. Maka berkatalah Rasulullah, maka datanglah in atas kuda. Berkata ia la'in. Ia Ubaid bin Khalaf. Dia kata kan? Tu kitab ni kena tok domai molek. Kalau tak yang oleh demo tak akan boleh baca. Jagalah nak mengajar ayat dekat orang tak boleh. Maka datanglah berkata ia la'in, iaitu Ubaid bin Khalaf tu. Dia kata kan? Di mana juga Muhammad? Di mana juga Muhammad? Tiada lepas engkau ini hari daripadaku. Dia kata. Di mana juga, di mana sahaja Muhammad? Di mana juga, di mana sahaja ada Muhammad. Muhammad ada di mana saja. Tiada lepas engkau, wahai Muhammad. Mu tak lepas. Ini hari, yakni pada hari ini. Dalam hari ini ni, mu tak akan lepas. Tiada lepas daripada aku. Di mana saja mu ada Muhammad. Pada hari ini, mu tak akan lepas daripadaku. Tengok je kecek. Sombongnya. Nak bunuh Nabi betul. Nak mari nak tunai janji dia. Dia kata dia nak bunuh, dia nak mari. Di mana juga, di mana sahaja ada Muhammad, dan saya tiada lepas engkau wahai Muhammad. Ini hari, yakni pada ini hari, tiada lepas daripada aku. Tak luk molek sudah. Tu. Cara baca kitab tu lagu tu. Tak lepas daripada aku. Tu dia. Lalu tu bunyi napok bekang molek mari dengan panah lingo.
Muka merah menyala mari. Dengan dekat dia murih nak bunuh Nabi juga. Sahabat semua pun dengarlah kata Ubaid nak hadap tuju ke Nabi ya. Susah lagi bukan nak perang rata. Nak tuju hadap nak bunuh Nabi. Maka datang setengah. Datang oleh setengah. Yang tepat. Datang oleh setengah sahabat Nabi SAW. Datang oleh setengah sahabat Nabi hendak melawan perang. Jadi melawan dengan Ubaid. Nak lawan dengan Ubaid. Sahabat tu baik mari. Ya Rasulullah amah di nak bercara. Amah nak kutik Yazdi, amah nak bercara Yazdi. Datang oleh setengah sahabat mari nak berlawan perang. Maka menegah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menegah, melarang. Nabi kata tak usahlah. Tak apa. Menegak ya Nabi akan mereka itu setengah sahabat tu. Nabi pun kata tak apa. Tu. Tak payahlah. Tak apa. Tak usah. Kerana Nabi nak bunuh sendiri. Nabi nak bunuh sendiri. Tu. Nabi pun menegah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sabda, kembalilah kamu wahai sahabatku. Kembali ni kembali kepada tempat-tempat kamu dah. Kembali oleh kamu yakni kepada tempat-tempat kamu. Klik ke tempatmu masing-masing. Letak di mana tempat, duduk di situ. Tu tempat duduk kamu masing-masing. Maka kembali oleh mereka itu setengah-tengah sahabat tu kembali yakni kepada tempat mereka. Kelik ke tempat masing-masing. Moga Nabi lari, Nabi tak sewi mari cara ni, Nabi nak cara sendiri. Maka kembali oleh mereka itu. Tu kembali. Kemudian mengambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil gapo? Mengambil oleh Rasulullah akan tombak baca lagu tu. Tombak. Bahasa tu tombak. Tombak ni bahasa kita lembing. Lembing. Siapa panggil gapo? Hok tu dah. Ya dalam perang ni macam-macam. Ada pedai, ada lembing-lembing ni hok pasing panjang tajam-tajam tu. Panjang pala tajam tu. Hok tu dikatakan lembing. Pun orang panggil, kalau bahasa panggil tombak. Tombak bahasa Indonesia. Tombak ni makna lembing dah. Lembing tajam tu. Nabi pun ambil akan lembing tu daripada setengah sahabat. Ambil daripada setengah sahabat. Minta mari. Mana? Nabi kata mana? Ambil lembing satu. Ambil lembing mari. Tu. Ambil pada setengah sahabat Nabi. Tu Nabi pun mula masuk hadap kepada Ubaid lah. Hadap masuk bicara Ubaid lah. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat oleh Rasulullah akan baju rantai bagi Ubaid. Takdir siap dah tu. Melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baju rantai, baju besi. Baju rantai ni baju besi. Rata je kecek rantai lagi tu. Baju besi itulah. Tengok Nabi pun ni tengok baju besi bagi Ubaid, yakni Ubaid bin Khalaf. Tengok ngita aku baju besi Ubaid. Lalu masuk dekat tengok ngita. Nabi melihat nampak akan baju rantai Ubaid tu terbuka, tersoyok, tercarik daripada lehernya, daripada tekaknya baju rantai tu. Lihat tekak baju tu ada soyok sikit. Kalau tekuk tepi lain tentu tak akan boleh masuk ke badan. Kenapa? Kerana ada baju besi. Tapi baju besi ni ada juga temuh, orang panggil temuh. Ni terbuka ni tertemuh dah tu. Temuh, tercarik, tertemuh, orang panggil. Ada lihat temuh kok dekat kat tekak tu. Nabi tengok ada lubang sikit. Kau tekak tu. Maka kalau nak tuju hadap tu hadap kat lubang tu. Kalau nak tikai kak, jangan tikai tempat lain, tikai tempat lain tak kena.
Tikai tempat lain kena letak baju besi tu. Lalu tu Nabi pun melihatkan baju rantai, baju besi bagi Ubay bin Khalaf. Terbuka, tertembus daripada leher, daripada tekaknya baju rantai Ubay tu. Maka Nabi pun hadap tengok lagu tu. Nabi pun Masya Allah dia mengitar tengok orang ni perang ni kena cerdik-cerdik. Bukan semata-mata tiga gila ikut say tu tak. Yang kena cerdik. Nak kali tu baik tangan tu rang kita guna dah tu. Maka kalau ikut say sebagai gocah baik tu juga gocah muai baik ni. Kalau pasal gocah ikut say ya birang saja je. Seubah lah kita, ya kena tahu. Nak sepak pergi sekali tu dikena gimana? Kena betul mana? Dia kena tu seteru tu nak jadi ranau. Dia tahu kena reti cara dia. Apa sing jenis gocok ikut letih saja akhirnya. demo orang panggil demo awak menipu kita bagi kita letih dulu. Demo nak sepak. Mau nak mengguling kita yang mudah-mudah. Lalu Rasulullah cerdik tengok nampak lubang ada di situ. Lubang. Maka dia kata maka menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikam akan Ubay bin Khalaf. Nabi pun tikai Ubay lalu kot lubang tu, kot celah tu, celah baju besi tu. Tu masya-Allah menikah akan dia akan Ubay. Tu jatuh Ubay jatuh daripada atas kuda Ubay tu jatuh guling. Bila kena tikai tu Ubay pun jatuh. Kena temuh tikai tu tapi tak mati lagi. Kena lemeng saja ya tikai besar mana, bukan pedai ni luka dia tu luar. Lemeng ni dalam ya, cuma sikit. Tu kira bila tikai sekali tu yang lebih tikainya. Tikai atas kuda. Bila jatuh Ubay daripada kuda juga, maka takbir oleh sahabat Nabi. Takbir oleh para sahabat Nabi. Takbir Allahu Akbar, takbir. Bila ketika Ubay jatuh dari kuda. Ketika Ubay jatuh dari kuda. Teka jatuh terguling turun tu, Allahu Akbar, takbir dah. Tanda berjaya. Rasulullah selamat. Tu maka takbir sahabat ketika tu. Allah. Tu. Tapi Ubay tak mati lagi ketika tu tak mati lagi. Dia mau heret pergi bawa pergi usung dia kelik juga. Nak kelik ke Mekah. Teka tu jadi ada luka daripada orang panggil daripada kesal, daripada lembing itulah. Maka takbir oleh sahabat radhiyallahu anhum ketika tu. Maka kembali ia Ubay bin Khalaf tu kembali kepada orang Quraisy, kembali kepada Mekah lah maknanya, kembali kepada Mekah. Ini dalil kata tak mati selalu lagi. Tak mati selalu lagi, bawa pergi hak kelik Mekah. Jauh juga weh. Tu di Uhud dekat Madinah dah. Bawa kelik. Jadi gok kelik pun maknanya bukan mati tengah jalan juga. Berartinya luka sekadar mana sangatnya dah. Sikit je. Orang kita kalau luka berat ni tengah jalan tu. Kalau sini ke dekat bakok dah taning. Nak pergi Madinah. Kok pracuap tu dah. Kok surat kok pracuap dah. Tu jauh. Jalan kaki pula. Jalan kaki. Maknanya kalau pergi sapa ke Mekah juga dalam hidup lagi, maknanya luka tak berat sangat lagi lah. Tak itu kan? Kalau orang berat-berat ni tak ada dah. Sapa di cenok tu pun mati dah. Kalau jalan kaki. Ni dak tanda kata luka tak berat sangat. Tapi lah tu mati juga. Allah Akbar. Dia tahu dah diri dia. Dia tahu diri. Maka kembali kepada Quraisy. Kata Ubay bin Khalaf. Ubay kata kena membunuh akan daku wallahi Muhammad. Kecil lagu tu dah. Membunuh akan daku, jadi akan membunuh akan daku, jadi memati akan daku, akan memati akan daku wallahi demi Allah
Muhammad oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tu fa'il bagi membunuh. Wallahi dia selit dengan sumpah ya. Dia selit mari dengan sumpah. Wallah dia kata, demi Allah. Sumpah dengan Tuhan kat apa? Tak beri Nabi. Wallahi demi Allah akan membunuh, akan memati, akan daku oleh Muhammad. Demi Allah, wallahi Muhammad nak bunuhku dah. Muhammad akan matikan aku. Muhammad akan mematikan aku. Padahal dia tak mati lagi. Dia kata, cerak. Wallahi aku nak matilah tangan Muhammad tu juga ni. Aku kena mati juga ni. Wallahi aku akan mati juga. Akan membunuh, akan daku oleh Muhammad juga. Allah, bila orang pakat tengok dia kecek lagu tu, Allah hatimu. Allah takutnya. Gano tu. Seperti no hati. Tak ada anak jatuh sikit habuk. Orang pakat. Allah nak mati. Tekak sikit ya. Luka sikit ya nak mati dah. Tak mati ya. Orang pakat likuk. Tu orang musyrikin kata, oh boy. Lemuk gitu lalu. Gano ni jadi lemah lemak gitu ni. Tu. Tak mati ya sikit ya. Wallahi nak aku nak mati dah. Wallahi aku akan mati. Aku akan mati. Muhammad akan bunuhku dah. Muhammad akan bunuhku dah. Wallahi. Wallahi. Wallah. Demi Allah Muhammad akan bunuhku dah. Maka berkata baginya bagi Ubay. Berkata bagi Ubay bin Khalaf. Berkata oleh Abu Sufyan. Ketika tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Abu Sufyan pun pelik. Yakinnya sahabat Abu Sufyan tu sangat. Mari bila di perang Uhud. Tu. Abu Jahal belakang tu. Fok tu mari belakang tu. Tu. Maka Abu Sufyan kata bagi dia, berkata tu arti atas jalan bersenda lah maknanya, berkata atas jalan bersenda orang panggil. Berkata yakni atas jalan bersenda. Nyanyi betul Abu Sufyan. Alah. Tak ada percaya Abu Sufyan tu mung ni amboi. Maka berkata baginya bagi Ubay oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan kata kena, binasa engkau wahai Ubay. Mapolah mung. Mapo ramu tu amboi. Tu. Allah salah kata Allah. Gitu lalu mapo ramu binasalah engkau wahai Ubay. Tiada luka, tidak ada luka engkau. Tiada luka pada engkau, malaikat sedikit je. Tak ada luka banyak ni. Sikit-sikit ya Allah mapo ramu. Apa ni? Duk sebut nak mati tak mau. Mu tak ada luka, malaikat sedikit je. Apa maksud tiada luka? Yakni engkau tidak akan mati. Yakni engkau tidak akan mati kerana luka engkau itu hanya sedikit. Itu maksudnya. Jadi engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan mati kerana luka engkau itu hanya sedikit. Mung tak mati ya. Allah, tak mati ya mung sikit je luka. Amboi, anak jatuh tak soalan rupa tu. Nyanying betul. Ubay kata aku nak mati dah. Aku kena mati dah. Sebab kita ni kena jarum, misalnya darah tu becek tu. Allah, aku kena mati dah. Aku mati cakap dah. Baru orang kata kan kepada kita, amboi, lebih sikit ya. Allah, tak mati ya. Tak mati. Maka kata Ubay bin Khalaf kata kena. Ubay dia rasa yakin kata dia kena mati. Walaupun luka dia tak banyak tapi dia yakin. Yakin kata dia akan mati. Maka katanya atau Ubay bahwasanya sungguhnya berkata Muhammad, telah berkata oleh Muhammad, yakni berkata kepada bagiku, berkata oleh Muhammad, berkata bagi aku, yakni kepada aku. Muhammad biasa kecek royak ke aku, dia biasa kata ke aku. Bila kau berkata tu di Mekah, berkata di Mekah, yakni pada sebelum hijrah. Pada sebelum hijrah. Itu maknanya. Teka Muhammad dia tak hijrah lagi,
Dia duduk di Mekah lagi, dia masih ada di Mekah lagi. Dia biasa kata ke aku. Ni Ubay royak ke Abu Sufyan. Dia kata lagu mana? Aku bunuh engkau. Aku akan membunuh engkau, wahai Ubay. Muhammad biasa kata ke aku, kata dia nak bunuh aku. Dia kata ke aku, kata dia akan bunuh aku. Aku bunuh engkau. Aku akan membunuh engkau, wahai Ubay. Ataku dah yakihnya Nabi kecek pun dengan sebab Ubay juga kecek dah. Nak bunuh Nabi ke? Nak bunuh Nabi. Nabi kata, aku nak bunuhmu. Allah Akbar. Tu. Nak royak lagu mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang yang amin. Orang yang dipercayai. Semua kecek pada Nabi orang Mekah percaya. Walaupun orang Mekah tak beriman Muhammad yang mendakwakan jadi rasul sekalipun, mereka percaya benda lain. Kerana mereka tahu kenal Muhammad jadi kecil-kecil lagi. Kata Muhammad tak biasa bau. Semua Muhammad kecek mesti betul. Maka Ubay ketika dia kata ke Muhammad, dia kata, Muhammad, aku nak bunuhmu. Adakah dia yakin kata dia akan dapat bunuh Nabi? Dia tak yakin. Tapi bila Nabi Muhammad kata, aku nak bunuhmu, dia yakin tak? Dia yakin kata Muhammad nak bunuh dia. Dia nak bunuh Muhammad, dia tak yakin kata dia nak boleh bunuh dia. Tapi bila Muhammad nak bunuh dia yakin kata benar-benar Muhammad akan bunuh dia. Tengok lek ni, pelik juga orang. Dia percaya Nabi Muhammad lagi pada diri dia sendiri. Dia percaya lebih pada dia sendiri lagi. Tu. Lepas tu Abu Sufyan kata, berluka sikit ya. Ubay kata, sungguh pun sikit. Tapi Muhammad biasa kecek ke aku dah. Dia biasa royak ke aku, kata dia nak bunuhku. Demi Allah. Ni Allah, dia supah lagi. Demi Allah, wallah. Ini kata Abu Ubay lagi. Kata Ubay bin Khalaf. Demi Allah, jika beludah ia Muhammad. Jika beludah ia Muhammad atas aku. Hei, demi Tuhan, kalau Muhammad meludah ya, dia tak tikal ni. Dia ludah ya. Kalau Muhammad meludahkan alia di atasku, nascaya terbunuh aku. Dia kata, jangan duk kata tikai. Kalau Muhammad ludak aku pun aku mati. Moga dia kata dah dia nak bunuh ke aku. Dia kata dia akan bunuhku. Maka demi Allah, kalau Muhammad ludak alia atasku ya, aku mati. Terbunuh aku, yakni mesti mati juga aku. Yakni mesti mati juga aku. Itu maksudnya. Yakni mesti mati juga aku. Kerana aku percaya bahawa Muhammad itu benar. Kerana aku percaya bahawa Muhammad itu benar. Tu dah. Aku percaya kata Muhammad tu benar. Kena hati juga. Kalau Muhammad ludah ahli takut Allah. Nak yang kata ubat ni yakin sungguh. Muhammad kata lagu tu. Percaya kata Muhammad kata benar. Bila Muhammad kata nak bunuh, aku nak hati syak. Dalam tangan Muhammad. Demi Allah, kalau ludah alia ya pun aku mapoh dah. Aku mapoh. Ni apa tak lagi tikai. Walaupun dia tak berat sangat, luka airnya, sahanya sedikit, tapi Muhammad besok janji ya katanya nak bunuh aku. Demi Tuhan, kalau dia ludah alia pun aku mati. Maka mati ia Ubay bin Khalaf. Mati dalam keadaan itu. Mati dalam keadaan kubur. Mati itu dari kerana luka itu. Dari kerana luka tu. Sebab luka itu buat jadi mati Ubay bin Khalaf. Masya-Allah, sikit sangat. Dia yakin dah. Orang tahu diri kata nak mati lagi tu. Tu yakin. Gitulah dia kecek dah. Kalau Muhammad ludak atas aku pun aku apa. Ni apa tak lagi Muhammad tikai dengan lemah tu, mati cakap dah. Abu Sufyan nak nyanyi, tak mampu ambo, sikit sangat ya. Sikit sangat. Mati. Habis itu. Dan sungguhnya, tu habislah kisah dia. Dan sungguhnya celaka orang. Sungguhnya tak rajaknya.
celakalah orang dibunuh, orang yang dibunuh akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dibunuh akan dia oleh Nabi itu celaka dah orang tu. Tak ada dah dalam seumur hidup Nabi tak bisa mentumpah darah siapa. Tak pernah menumpah darah. Yang kata menumpah darah pun tak biasa. Di perang pun tak berlaku pembunuhan. Tu. Tak mematikan siapa. Malaikat seorang ni dalam sejarah Islam yang Nabi membunuh dengan tangannya yang mulia. Iaitulah Ubay bin Khalaf. Maka celakalah oleh orang yang dibunuh akan dia. Takdir molek saya baca ni rupa takdir siap dah. Kalau dia model dia tak ada. Kalau kita gi siap dengan takdir tu, kita baca sikit lagi gi dengan cara mudah lah. Sungguhnya celakalah oleh orang yang dibunuh akan dia, akan orang tu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dibunuh oleh Nabi itu celaka dah. Apa makna celaka? Jadi ahli neraka dah. Jadi ahli neraka dah orang yang jadi bunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa jadi celaka tu? Sebab apa boleh kita kata dia celaka? Kerana ni ilat pada celaka lah. Tu celakalah orang yang dibunuh akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana menunjuk jahat. Jadi kerana jadi dalil. Yang menunjuk bahawa ia itu orang jahat. Itu maksud. Kerana jadi dalil yang menunjuk bahawa ia itu orang jahat. Kerana Nabi tu, kalau Nabi bunuh dia, berarti orang tu sejahat-jahat orang dah tu. Siapa ke Nabi boleh jadi bunuh tu? Dengan sifat kesia belah rahmat bagi sekalian umat lagu tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh juga akan Ubay. Itu dalil kata jahat benar dah orang tu. Rusak benar dah orang tu. Kerana menunjuk jahat. Jadi dalil yang menunjuk bahawa ia orang itu jahat, orang jahat. Bahawa ia itu orang yang jahat. Habis itu jaga molek tu dah. Kena ada obit itu, kalau tak ada obit arti kerana dia jahat tu gapo. Habis kat tu. Maka orang yang Nabi bunuh tu jahat. Pak orang yang bunuh Nabi jahat lagi. Sepupu Yahudi tu kutip bunuh Nabi dulu. Tu. Tapi tak ada umat Muhammad yang cerita untuk nak bunuh Muhammad. Tak ada. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ni lah ummatul ijabah. Tu kerana celaka orang dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menunjuk jahat. Dan berkata setengah ulama, ulama tarikh, ulama sejarah. Berkata ulama sejarah, dia katakan banyak perang. Apa makna banyak? Yakni bilangan perang. Maksud banyak ni bilangan perang. Bilangan perang yang keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi keluar pergi sendiri. Walaupun jadi perang tak jadi perang, hak jadi perang tu Badar. Hak jadi perang hak ni Badar, Uhud, Khandaq tu berlaku sikit. Kalau tak jadi perang pun kadang-kadang pergi saja klik. Tu. Peperangan yang Nabi keluar oleh banyak yakni bilangan perang yang keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khabar ialah 29 perang. Ialah 29 perang. Hak tu hak Nabi tubik sendiri. Kata setengah ulama. Itu kita pun tak ada kaji tengok dah tu mana kata tu 29 tu banyak dah tu. Dan menyuruh akan sahabat ni atap kepada perang keluar Rasulullah. Atap pada keluar Rasulullah.
Jadi dan biar banyak perang, jadi bilangan perang yang menyuruh, jadi menyuruh oleh Nabi. Maksud menyuruh menghantar oleh Nabi akan sahabat. Hak Nabi hantar lagi, Nabi tidak hadir bersama. Hanya hantar rombongan untuk nak pergi serai tu. Tu. Hak tu nya 50 perang. 50. Hak sahabat pergi tu 50, hak Nabi tebik sendiri tu 29. Tu. 50. Habis kat tu. Semuanya semua banyak perang tu, semua bilangan perang tu, semua tu daripada 50 capur dengan 29 jadi berapa? 79. Ni kira tak kira kecil besar lah, kira belakang lah dah. Tu. Jadi semuanya kemudian yang berlaku selepas daripada hijrah. Lepas hijrah berlaku. Ketika duduk di Mekah tak berlaku peperangan. Sebelum pada hijrah tidak ada berlaku peperangan di Mekah baik atau di mana. Tu semua berlaku lepas pada hijrah. Habis kat tu. Dan dibangkit. Yani akan Nabi jadi rasul. Dia jatuh kita. Dibangkit akan Nabi jadi rasul. Bilakah umur dia dibangkitkan jadi rasul? Umur Nabi itu 40 tahun. Ni maklumlah. Ketika umur 40 dia dapat dah kerasulan dia. Pada gua Hira yang menyampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam tu mari tu. Ketika Nabi umur 40 tahun. Dan 23 tahun jadi Nabi. Dan 23 tahun jadi Nabi tu. Dalam keadaan jadi Nabi tu umur 23 tahun je. Bertugas sebagai tugas Rasul tu umur 23 tahun. Teka umur 40 baru jadi Rasul. Lepas tu capur 23 jadi 63 umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun di Mekah. 13 tahun duduk di Mekah menyebarkan, mendakwakan tauhid. Tu walaupun dengan cara sit pun mendakwahkan, mentanamkan iman kepada para sahabat. 13 tahun. Dan 10 tahun di Madinah. Hak ni tanam amal. Iman tanam dah di Mekah. Amalan tu tak ada banyak lagi. Kewajipan segala hukum akam tu mari turun di Madinah ni hanya. Hukum puasa lah, hukum zakat lah, haji apa semua mari turun di Mekah belaka, di Madinah belaka. Ni dalil kata kita kena tanam iman dulu. Iman dia kemam oleh amalan ya bina comel. Kalau asas iman tetap molek, akidah pegang molek, maka amalan dia pun bina atas ke atas keelokan ke panggil. Amalan pun jadi berbunga, berbuah. Kena tanam iman dulu. Lepas tu iman 13, amal tu 10. Tu baik iman ni kena kuat lagi. Kena tanam lama. Ya lama juga tu. Lebih lagi orang mu'allah pula. Hak baru masuk Islam ni. Dia capur mari dengan akidah ke apa? Akidah Yahudi atau akidah orang panggil kafir dulu. Tu bayar lagi. Dia kena bercepat lagi. Orang Mekah duduk tawah. Duduk tawah di Baitullah Telanyi. Duduk semua tokong. Di pada Safa Marwah tu tempat semua tempat tokong aja tu. Sebab tu mula-mula masuk Islam tu malah nak telitah. Nak litah juga tu, nak fikir, nak litah gi tu pun sahabat malah. Seolah kata dia gi tempat tu ingat masa dulu. Di Safa, Bukit Safa dan Marwah tu. Sehingga setengah sahabat tak usah masuk dekat. Dekat kurung ingat hak kejahatan dia kerja dulu. Lalu tu Allah Ta'ala ayat tu ayat Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Allah Ta'ala rakyat suruh pergi juga untuk bersa'i di Safa dan Marwah. Itu dia. Itu makna 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Itu akhir pada hajjah wada' itulah. Ketika tu al-yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna dah hukum akam ketika tu Allah Ta'ala tu. Habis kat tu faslun, pada menyatakan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menyatakan
kepada Nabi wafat. Nabi mati. Kisah Rasulullah mulai meninggalkan dunia. Habis itu insya-Allah kita hubung semula faslun pada menyatakan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrabna fatub alayna tauba taghsilu kulla hauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairin khillani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنساذك رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقيا علما نوزى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد.